telah pun dicabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat YouTube yang saya kasihi sekalian. Semoga anda semua berada dalam situasi yang menggembirakan anda. Dan kepada subscriber saya, anda terbaik. Terima kasih kerana sentiasa menyokong saya. Dan kepada yang belum lagi subscribe channel saya, bolehlah tekan butang subscribe sekarang bagi menggalakkan saya membuat video-video yang lebih bermanfaat kepada anda semua. Okey sahabat-sahabat, apa cerita kita? Dah lama saya tak buat video ni, banyak hari juga kot. Saya tengok satu video yang diupload oleh seorang YouTuber Singapura dalam channel Raffi namanya. Saya pun tak faham. Video itu dituju khas kepada channel Taslat Network. Dan beliau dengan bahasa-bahasa yang begitu teruk sekali lah. Ya, sebagai seorang tua seperti beliau ni tidak sepatutlah mengeluarkan bahasa-bahasa yang begitu sadis, kata orang tua-tua, ya, kepada Taslat, ya, yang mana beliau sendiri tidak faham kenapa beliau keluarkan bahasa yang sebegitu. Kerana pada pendapat saya, channel Taslat tidak ada pun keluarkan sanggahan-sanggahan ke atas beliau, memfitnah beliau ke, ataupun mengeluarkan kata-kata yang kita katakan busuk ke atas beliau. Tidak ada. Video saya yang terakhir saya buat yang bertajuk ialah ustaz-ustaz muda yang tidak menghormati ulama-ulama yang lebih tua lah, maksudnya para asatizah yang lebih tua daripada mereka. Dan segelintir ustaz-ustaz muda ni begitu lantang bersuara mengkritik para ulama yang lebih tua daripada mereka itu. Dan juga saya membuat satu react lah. Dan ini menandakan dunia sudah berakhir, sudah akhir zaman lah. Yang mana ustaz-ustaz muda ini dah baru belajar tahu jagung, sudah pandai untuk membuat react ke atas ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah yang lebih matang, yang lebih alim daripada mereka. Itu yang saya buat sanggahan tersebut, dan tidak langsung menyentuh ke atas individu yang bernama Raffi ni. Tak ada sentuh. Dan bagi saya tidak perlu dan tidak ada orang kata manfaat pun untuk saya sentuh beliau, untuk saya react beliau, kerana channel beliau begitu rendah sekali pada pendapat saya dan juga rakan-rakan saya. Tidak ada isi. Channel tersebut hanya channel ketawa-ketawakan orang. Itu yang kita panggil channel yang kedekah-kedekuh, kedekah-kedekih saja, tidak ada isi. Dia hanya react kepada orang-orang tertentu dengan membaca komen-komen daripada viewers, yang rata-rata viewers ni yang tulis komen tu pun bermasalah minda juga, saya rasa. Dan beliau juga mungkin pun ada masalah minda juga, ada masalah dalam minda, mungkin psycho lah. Jadi tidak perlulah kita nak react lebih-lebih ke atas beliau, sebab tak ada apa-apa efek pun. Dan saya percaya bahawa channel Dr. Nasir Vlog, yakni Dr. Nasir, telah pun membuat banyak reaction ke atas channel Raffi ini, yang sebenarnya pun Raffi ini pun telah pun bersumpah
dan tidak mau lagi mengeluarkan kata-kata kesat dalam bentuk penghinaan ke atas manusia lah, ya. Dan saya setuju, dan dia pun dah bersumpah laknat, kalau tak salah saya pun bersetuju, di mana orang seusia dengan dia tu sepatutnya membicarakan soal-soal agama, soal-soal kehidupan yang akan kita lalui selepas kematian. Itu yang lebih baik, dan memberi peringatan kepada anak muda yang akan pergi ke usia yang begitulah, usia tua itu, cara-cara bagaimana persediaan, itu yang lebih baik. Tetapi malangnya saya nampak 1, 2, 3 video yang saya pun tak tengok, tetapi ada orang-orang saya yang menonton video channel Rafi ini, yang menyatakan kepada saya bahawa saudara Rafi ini telah menggunakan bahasa-bahasa yang kesat ke atas admin Taslat Network. Jadi apapun, saya terpaksa react sedikit saja, dan tidak perlu saya ambil pot pun perkara-perkara yang sebegitu, kerana ianya tidak menjejaskan saya di dalam berkarya, tidak ada langsunglah efek kepada saya. Dan cuma saya nak pesan kepada beliau agar bertaubatlah, bawa-bawalah bertaubat, dan ingatlah kepada sumpah laknat awak itu. Jadi kalau awak yang mengajar agama, katakan mengajar ilmu keagamaan, mengajar ilmu ketuhanan, adakah dibolehkan awak menggunakan bahasa-bahasa yang begitu kotor ke atas individu yang awak sendiri pun tidak kenal? Tanya diri sendiri. Dan itu yang saya pesanlah, henti-hentikanlah. Ya, orang yang sebenarnya tidak berminat sangat untuk menengok channel-channel seperti itu, tetapi orang tengok tu dia nak tengok sejauh mana kebodohan anda itu yang boleh dia ketawakan. Begitulah kira-kiranya. Dan ingatlah, saya nak beritahu bahawa anda kata apa pun ke atas saya tidak akan berhenti daripada berkarya di YouTube, dan saya tidak akan hiraukan apa yang anda kata sekalipun. Tetapi saya risau, takut anda tidak sempat bertaubat, tiba-tiba Allah sudah tarik nyawa anda, dan bagaimana akan berlaku seterusnya. Ini yang kita bimbangkan, kerana kita ni orang Islam, orang yang berakidah dan orang yang bersyariat. Kita kalau tidak berfikirkan lebih matang tentang perkara tersebut, ianya boleh menjadi sesuatu yang tidak diingini, ya. Tak gitu sahabat-sahabat, ya. Itulah saranan saya dalam video ni. Saya tujukan terus kepada Brother Rafi ni, supaya fikir-fikirkanlah agar beliau tidak tersasar daripada matlamat asal yang beliau buat channel ini tersebut. Channel YouTube beliau dikatakan bertujuan untuk mengajar ilmu ketuhanan, tetapi telah bertukar kepada acara kutuk mengutuk, acara kedekah kedekuh, ya, bersama penonton-penonton beliau yang beberapa orang sajalah yang saya kenal pasti. Namun demikian, saya nak bagi tahu di sini, saya tidak ada rasa apa-apalah, cuma sekadar untuk memberi pesanan
kepada beliau, ya. Umur dah tua, ya. Kubur kata mari, rumah kata pergi, fikir-fikirkanlah. Dan saya lihat pun Dr. Nasir Vlog banyak membuat satu membuat posting-posting yang menghentam anda, yang begitu teruk sekali, ya. Jadi elakkanlah perkara-perkara sebegini, ianya sia-sia. Saya dikabarkan anda juga telah berdamai secara aman, dan lebih baik kita fokuskan kepada agenda kita yang asal, yakni agenda kita nak menentang fahaman-fahaman yang bertentangan dengan ahli sunnah wal jamaah, yang mana kita rasakan fahaman yang agak berbahaya kepada masyarakat umum ialah fahaman yang dibawa oleh satu golongan yang kita kenali sebagai Wahabi. Itulah matlamat kita pada awalnya, yang apa yang saya tahu, dan kita bersama-sama pada waktu itu. Tiba-tiba berlaku satu perpecahan yang begitu besar, dan selepas itu berbaik balik, dan sekarang ini berpecah balik. Dan dikabarkan yang terbaru ini, kamu telah pun meminta maaf dengan saudara Nasir Vlog, dan tidak mahu lagi ada kecam mengecam antara satu sama lain. Dan pada masa yang sama, kamu telah kecam Taslat dengan, kalau tengok, ianya agak teruk juga cara kamu itu. Dan penonton boleh mengatakan bahawa kamu gila, ya. Itulah pesanan saya secara ikhlas kepada kamu, dan saya tidak ada terkesan apa-apa pun, dan tidak koyak apa yang kamu kata tu, tidak ada koyak langsung, ya, sebenarnya. Tetapi ianya memalukan diri kamu sendiri, ya, memalukan, menjatuhkan maruah kamu sendiri, di mana kamu rasa diri kamu tu handsome, tapi maruah kamu telah jatuh di bawah telapak kaki. Itulah, fikir-fikirkanlah, ya. Baik sahabat-sahabat, video pendek kali ini itu saja, dan insya-Allah saya akan buat video-video yang berkaitan dengan bagaimana untuk menentang fahaman yang kita katakan merosakkan masyarakat tadi, kaedah dan cara menangani YouTubers yang menyerang ustaz-ustaz ahli sunnah wal jamaah yang semakin berleluasa sekarang ini. Namun demikian, saya lihat ada dua channel telah pun dipadamkan oleh YouTube, barangkali sudah tidak ada nampak, yakni channel Abdul Hadi Bertanya dan juga channel Gas Official. Saya tak pasti channel-channel lain, yang kemungkinan besar channel-channel lain juga yang berunsur kutuk-mengutuk ini akan sampai masanya dipadamkan oleh YouTube di atas laporan-laporan yang dibuat oleh orang awam, laporan yang dibuat oleh YouTubers itu sendiri, dan mungkin juga laporan yang dibuat oleh pihak Suruhanjaya Komunikasi Malaysia. Dan ini kita kena berhati-hati, sahabat-sahabat. Ikutlah garis panduan yang telah ditetapkan kepada kita. Untuk ber-YouTube dia ada syarat-syarat dia, untuk ber-TikTok dia ada garis panduan dia, dan tidak boleh kita melanggar garis panduan yang telah ditetapkan oleh medsos tersebut. Okey, semoga saudara Rafi tidak lagi lah mengulangi apa yang berlaku sebelum ini, ya.
mudah-mudahan beliau bertaubat, ya, bertaubat dan memohon maaf kepada saya, dan terserah kepada beliau. Kalau beliau merasa beliau bebas daripada dosa barangkali, itu terserah kepada beliau. Namun demikian, apa yang beliau katakan ke atas taslat itu agak berat juga. Itulah yang dapat saya katakan, dan saya sendiri tidak maulah nak menyerang dia seperti yang berlaku oleh sahabat saya, Dr. Nasir. Cukuplah dengan Dr. Nasir yang menyerang anda saja. Kita tengoklah macam mana apa yang akan berlaku selepas ini, dan diharap ianya tidak berlaku lagi lah. Macam itulah. Mudah-mudahan ia menjadi satu kenangan kepada kita semua, ya. Kita pun banyak lagi perkara-perkara lain yang kita nak react di dalam video-video akan datang, ya, berkaitan dengan yang terbaru ialah berkaitan dengan keputusan ataupun tarikat Naqsambandiyah Aliyah yang dibentangkan di negeri Perlis, yang timbul pelbagai isu. Kalau kita tengok dalam ceramah-ceramah di luar perbahasan di Pejabat Mufti tersebut oleh channel-channel yang besar juga, dan kita juga akan turut serta untuk membuat react dan membuat komen kepada permasalahan tersebut. Dan juga kalau kita tengok berkaitan dengan apa lagi, banyak isu lah. So isu-isu yang begitu penting yang perlu kita ambil peduli, bukan isu-isu yang berkaitan dengan hina menghina ini, ya. Harap berhentilah daripada acara-acara bodoh itu, ya. Okey sahabat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.